Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur dirafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keberkatan, memberi kekuatan kepada kita untuk sampai kepada Riyadul Jannah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dengan amal-amal yang ikhlas, yang sedikit, yang diganjari dengan sebesar-besar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya diterima oleh Allah dan dilayakkan kita dengan rahmat Allah, syafaat daripada Rasulullah untuk syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada beberapa YouTube yang sampai kepada kita berkaitan dengan malam ini kita tak cakap dulu. Malam ini kita nak cerita berkaitan dengan pelaksanaan solat dengan duduk lah. Jadi kerana panduannya dah sampai, maka saya sangat terpanggil untuk membuka benda ini dan memberi maklum kepada muslimin muslimat, sahabat-sahabat surga berkaitan dengan kaedah-kaedah yang telah diatur carakan oleh orang-orang alim, ya, untuk mendapatkan panduan yang sebenar-benarnya. Selama ini pun saya dah sembahyang dengan duduk, tapi panduannya baru sampai sekarang. Walau bagaimanapun, insyaAllah kita akan sama-sama telusuri bagaimanakah kaedah-kaedah ataupun SOP, cara-cara yang ditentukan oleh orang-orang alim supaya mendapatkan sembahyang dengan duduk itu dikirakan sebagai sah. Begitu ya. Kerana satu tiup yang dihantar oleh kita, ada beberapa tiup yang dihantar, bahawa sesungguhnya dia memerhatikan di dalam satu sembahyang itu, maka didapati sembahyangnya tidak sah. Gitu kan ya. Jadi saya pun terperanjat juga, takut-takut kalau sembahyang yang kita lakukan selama dalam keadaan duduk itu pula tidak sah. Jadi walau bagaimanapun kita ambil panduan-panduan daripada buku ini, dan buku ini bukannya dihantar seperti ini tuan-tuan ya. Ini dah jadi siap ini. Dia dihantar dengan melalui YouTube aja. Melalui HP. Jadi kita memohon bantuan kepada Tuan Haji Kasman, kita punya rakan karib, rakan sejati, untuk mengeluarkan buku ini daripada muka 00 sampai kepada lebih daripada 40 muka surat. Rupanya saya memang mengetahui bahawa bukan senang nak mengatur kitab macam ini. Walau bagaimanapun dengan usia mereka, usia beliau,
saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana dapat menyempurnakan walaupun dalam keadaan kepayahan dengan membanyak buang kertas-kertas yang terbuang. Ceritanya macam itu. Walau bagaimanapun insya-Allah setelah selesainya ini maka kita ambillah perkara-perkara yang ada di dalam atur cara susunan kitab ini, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan keringanan, memberikan kesempurnaan, bagaimana kaedah-kaedah untuk sembahyang dengan duduk ini, maka kita telusuri daripada kitab ini. Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk ataupun duduk di atas kerusi. Ada satu duduk di lantai, yang satu lagi duduk di atas kerusi. Walau bagaimanapun saya telah melihat satu video yang telah dihantarkan kepada kita, satu YouTube, bahawa sembahyang bila mana dia dah selesai sembahyang, maka ustaz yang nampak dia sembahyang itu, dia memanggil mereka. Ada 3 orang yang dipanggil, katanya duduk dekat tepi, dia melihat keadaan solat yang dilakukan tadi itu membawa kepada sampai sembahyangnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, di dalam YouTube itu ditengokkan, dijelaskan bahawa setiap daripada perkara yang kita dapat lakukan, setiap daripada perkara yang kita dapat lakukan dengan sempurna, maka kita kena lakukan sedaya upaya dengan sempurna gitu. Contohnya, contohnya sujudlah contohnya. Kalau berdiri tak pandai, jangan berdirilah gitu. Selagi masih boleh berdiri, cara manapun kita kena berdiri dululah gitu. Wallahu akbar. Okey, nanti kita sampai kepada matlamatnya, nanti macam mana orang itu sembahyang tak sah sebab dia boleh sujud tetapi dia tak sujud ke bawah. Itu yang dipanggil oleh ustaz itu, diberitahu, dan sembahyang awak tadi tidak sah, jadi awak kena ulang sembahyang di sinilah. Kalau masanya masih ada kan, jadi masanya dah habis, maka kena sembahyang qada. Sebab dia mengingatkan imam tadi, ustaz tadi, iaitu sering mengingatkan dia dalam kuliah selepas daripada Isyak, baru diingatkan bahawa sembahyang tuan tadi tidak sah kerana dia boleh sujud tetapi dia sujud di atas kursi. Jadi kalau boleh sujud terjun dekat bawah, ditanya kenapa awak tak sujud ke bawah, awak boleh sujud ni. Dia kata nanti kalau saya sujud ke bawah, saya tak boleh bangun, kata dia. Tak boleh bangun, Pak. Jadi ustaz tadi beri terangan, bukan saya suruh awak bangun, saya suruh awak sujud. Anda boleh sujud, kalau tak boleh bangun, jangan bangunlah, terus duduk aja. Macam itu Pak, dia punya ceritanya ya, dia jelaskan macam itu. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun, maka insya-Allah panduan itu boleh menjadikan kita faham apa yang telah dikatakan bahawa tak sah sembahyang duduk. Itu ya Pak ya, ada peraturan. Garis panduan ini disediakan untuk memberikan panduan dan rujukan kepada yang pertama 1.1 individu yang mempunyai keuzuran melaksanakan solat secara lazim, maknanya dia uzur tak dapat melakukan solat sebagaimana biasanya dengan berbagai-bagai keuzuran. Ya, keuzuran tak boleh berdiri, keuzuran tak boleh rukuk, keuzuran tak boleh sujud, keuzuran tak boleh duduk, semuanya itu disebut keuzuran. Jadi keuzuran iaitu yang dia sentiasa boleh tak dapat melaksanakan sembahyang yang lazim mana yang biasa, sama ada sembahyang bersendirian maupun sembahyang berjamaah. Sebab sembahyang berjamaah nak ikut alur, nak ikut sop, macam mana nak duduk sop, macam mana kursi pada sop,
Kalau dia duduk di atas kursi yang ditolak, yang disurung. Itu namanya apa? Orang Jawa cakap apa? Kereta surung. Kereta surung. Kereta surungnya kereta angkat kelapa sawit, Ustaz. Yang angkat uang apa kereta surung? Katalah basikal surung, contoh. Jadi dekat situ ada panduan-panduan, ya. Bila mana dia tak dapat melaksanakan sebagaimana biasanya, sama ada duduknya, berdirinya, nonggingnya, maka semuanya ada peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian 1.2 iaitu pihak berkuasa, pengurusan dan pegawai-pegawai masjid yang terlibat di dalam pengurus aktiviti solat berjemaah di masjid, di surau atau di premis yang dikhususkan untuk pelaksanaan solat, maka pihak berkuasa tempatan ataupun pihak kuasa surau masjid untuk bagaimana nak ngatur, bagaimana nak letakkan orang-orang yang berada di dalam keadaan keuzuran. Ya, maka insya-Allah sebagaimana yang telah kita lihat, nampaknya malah dah di dalam keadaan dan negeri Johor ni macamnya saya lihat dah diatur yang elok lah. Biasanya orang yang sembahyang yang udur itu diletak kat belakang sekali. Dia tak puas hati, tak boleh sembahyang belakang. Contoh baik. Maka sembahyang di depan. Nanti boleh tak boleh sembahyang depan. Kalau tak boleh, sepak aja ke belakang. Latar belakang 2.1, solat merupakan salah satu rukun Islam yang perlu dilaksanakan mengikut tertib SOP yang telah ditetapkan. Kemudian solat adalah ibadat asas dalam Islam yang dipertanggungjawabkan kepada setiap mukallaf dalam apa jua keadaan, termasuk ketika dalam keadaan keuzuran dan sakit. Baik. Sembahyang enggak boleh ditinggal Pak rupanya. Puasa boleh ditinggal, haji lagi boleh tinggal. Tak sehat tak dibenarkan pergi. Duitnya banyak Pak, tapi tak boleh pergi haji. Kerana apa? Kerana pihak Arab Saudi tak benarkan orang tak sehat masuk. Menyusahkan kat sana. Walau bagaimanapun itu sebenarnya urusan Allah. Kalau selagi masih ada kuasa, tapi oleh kerana sakit itu sudah dikira sebagai tidak berkuasa, maka tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, maka sembahyang ini satu ibadah yang begitu unik, begitu unik. Uniknya apa? Dalam solat ni tak boleh buat apa-apa kecuali buat SOP sembahyang aja. Kecuali buat ritual untuk sembahyang aja yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, melalui Rasulullah. Kalau semua amal-amal yang lain dalam keadaan puasa itu kita boleh buat macam-macam buat. Boleh nyangkul, boleh cewek, boleh ngising, boleh ngombe. Puasa kok ngombe Ustaz? Tak boleh. Dia boleh, tapi dalam solat wisra kenang ti tak boleh apa-apa buat banyak kecuali solat aja lah gitu. Dalam haji boleh nyanyi-nyanyi, kemudian wes macam-macam, tapi dalam solat memang enggak boleh apa kecuali adalah ikut SOP solat yang sebenar. Jadi oleh kerana dalam keadaan uzur, maka di sana dipertanggungjawabkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Surau untuk menyantuni orang-orang yang di dalam keadaan uzur sakit. Solat ditentukan untuk dilaksanakan secara berjemaah kerana ia merupakan syiar agama Islam yang mempunyai hukum dan kelebihan yang tersendiri. Sembahyang dekat rumah, sembahyangnya dapat 1. Kalau sembahyang dekat masjid, dekat surau berjamaah, dapat ganjaran yang lebih, 27 contohnya. Ada yang cakap 25 contohnya. Walau bagaimanapun, maka ikutlah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam sembahyang-sembahyang tersebut.
2.3 solat secara berjamaah perlu dilaksanakan mengikut tata cara SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan ianya sempurna, teratur serta mencapai nikmat pensyariatan, hikmah pensyariatan. Sebab itulah maka imam sebelum solat madhab maring makmum. Imam madhab maring makmum. Itu bahasa apa, Pak? Bahasa Inggeris. Jadi beritahu, rapatkan shop, luruskan shop. Kerana sesungguhnya kesempurnaan shop itu adalah kesempurnaan solat. Sebab itu orang uzur pun kita ikut peraturan shop yang telah ditetapkan di dalam kaedah sembahyang duduk ini, Pak. Kemudian kata dia, dan yang keempat, 2.4 ini kebelakangan ini muncul persoalan berkenaan solat secara duduk di atas kursi pula. Bagi mereka yang uzur bersendirian dan berjamaah. Dalam uzur dia sembahyang sendiri kalau kat rumah dan pergi ke masjid kerana nak cari ganjaran yang besar. Hal ini amat perlu ditangani dengan baik untuk memelihara kesempurnaan ibadah solat yang menjadi tiang agama. Jadi pihak penguasa membuatkan peraturan-peraturan kerana solat itu adalah satu daripada ibadah yang perlu disempurnakan dengan sempurna kerana dia menjadi tiang agama. Kalau tak ada sembahyang, Pak, maka amalnya kabeh enggak diterima. Pak, dalam satu kuliah saya melihat orang alim, Pak, orang alim ni dia kata, tuan, dia tanya dengan Pak Ustaz yang mengajar, tuan, saya puasa mangkreng, bukan setakat Ramadan. Segala bulan haram saya puasa penuh. Bulan Muharram puasa penuh, bulan Zulhijjah suapa penuh, bulan Zulqa'dah penuh, bulan Rejab lagi penuh, Pak. Itu setiap-tiap daripada tahun, Pak. Kata saya punya puasa macam itu, Ustaz, dia kata. Kemudian kalau sekadar untuk nak berzakat aja, maka duit saya pun banyak. Zakat saya pun tak kurang daripada ribuan. Oh, bayar zakat ribu-ribu. Oh, setakat sedekah wis ora penenggon, sekolah agama ke apa-apa wis. Tapi siji, Ustaz, aku orang gawe. Aku ora sembayang. Kepiye, Ustaz? Oh, mangkang tenan le katakon. Tapi aku ora sembayang. Ini dekat Indonesia. Minta maaf tuan-tuan, saya orang Indonesia juga. Tapi bila dapat YouTube dekat Indonesia ni macam-macam, Pak. Rupanya ada satu agama dinamakan agama taslim, Pak. Agama taslim ini di sembahyangnya cuma aqimus solah. Dia perintah Allah macam itu. Sembahyang berdiri aja. Bila dengar azan tengah nyangkul tengah apa, dia berdiri cep, aku sembahyang luhur, wes Gusti Allah. Macam itu aja, Pak, agama taslim itu. Dia ceritanya lah. Jadi Pak, kalau kita tengok dekat sana macam-macam, lawang sembahyang tarawih 23 kuwi sak di punya witir lah kok nggur 7 minit, Pak. 7 minit 23 rakaat. Oh, memang selalu ditok kenang YouTube men aja wong ketiru-tiru. Tapi mangkrenge kiai ini wis kaya kuwi lah. Memang kaya kuwi lah, memang kaya kuwi. Kalau kita fikir, Masya Allah, la ilaha illallah, kaya nganggur tok kaya ni, Pak, ya. Tapi wong Gusti Allah Maha mengetahui. Mbok kepiye mbok ya, kana kita ndelok motone kita kaya, tetapi kesane ngalah kabeh apa-apa sing digawe Gusti Allah itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Ya, maka ada tujuannya untuk membuat contoh perbandingan yang baik dan yang tidak baik. Jadi bagi memastikan solat jemaah dapat dilaksanakan dengan baik-baik, maka pengurusan masjid, pengurusan surau
atau premis yang dikhususkan untuk pelaksanaan solat itu diatur dengan sebaik-baiknya. Kemudian 2 yang 6, garis panduan ini akan menerangkan kaedah melaksanakan solat secara duduk di atas kurusi pula, ya, secara bersendirian dan secara berjamaah. Jadi di situ tuan muslimin muslimat sekalian, bahawa di situ adalah meningkatkan permasalahan serta pahaman dan penghayatan terhadap perintah solat secara bersendirian dan berjamaah bagi mereka yang ada keuzuran ke arah melahirkan masyarakat yang patuh serta taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa, bertakwa melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian menjelaskan tata cara pelaksanaan solat secara bersendirian dan berjemaah yang melibatkan individu yang uzur dan perlu melaksanakan solat dengan cara duduk bagi memastikan solat yang ditunaikan itu sah dan sempurna. Dan kita pun telah melihat bagaimanakah mereka-mereka orang-orang alim melihatkan bahawa sesungguhnya ramai di antara orang-orang yang sembahyang dengan duduk tidak sah. Begitu. Sebab itulah maka kita ambil panduan ini supaya insya-Allah garis panduan ini terpakai kepada semua peringkat tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa agama, peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Jadi buku ini dikeluarkan oleh siapa, Pak? Iaitu oleh JAKIM, Pak. Oleh JAKIM kita punya bos besar agama di negara kita adalah di bawah JAKIM. Seterusnya itu perkara-perkara yang berlaku, perkara-perkara yang akan berlaku, ya, yakni ta'rifan, perkara-perkara ta'rifan di dalam perkataan-perkataan di dalam solat ataupun di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan arahan daripada pengetua-pengetua agama, iaitu yang pertama sekali iaitu fatwa, bukan petua, Pak. Ada satu perkataan fatwa, tetapi ni orang Jawa dengan ngomong petua. Petua tu maknanya petuture orang tua-tua yang Jawa. Kalau fatwa adalah artinya apa-apa ketetapan hukum yang disahkan oleh pihak yang berkuasa mengenai agama Islam. Itu maknanya fatwa. Fatwa itu maknanya perkara-perkara agama yang pada mulanya kita macam sangat bingung, tetapi oleh kerana ada beberapa kemudahan yang boleh dibuat di dalam melaksanakan perkara yang tersebut, maka boleh diubah daripada yang menyusahkan kepada yang menyenangkan. Contohlah, Pak, ya, kalau dulu zaman bapa-bapa kita, zaman kita tahu kecil-kecil dulu bahawa zakat adalah, kita ambil contoh zakat. Zakat itu kalau ikut Imam Syafi'i di dalam kitabnya bahawa hendaklah ia makanan. Nak dibuat zakat fitrah itu makanan. Jadi makanan kita adalah beras. Maka zaman itu saya melihat mata kepala sendiri, zaman itu sudah tahu bapa kita terima zakat. Yes. Ya imam, ya amil, jadi terima zakat. Jadi walau bagaimanapun, maka oleh kerana zaman itu tak ada siapa-siapa yang memberi maklum. Jadi apa yang dia faham daripada apa yang dia dapat daripada kitab, daripada Al-Quran, maka diguna pakai. Jadi oleh kerana itu maka memberi kepayahan kepada pengurusan zakat itu, maka diambilkah daripada mazhab yang lain yang boleh diguna pakai untuk memudahkan. Tetapi ini atas kebenaran ataupun keputusan fatwa yang telah dibuat oleh seluruh mufti dalam negara, ya, di bawah naungan JAKIM tadi itu. Jadi sebab itu maka sekarang telah ditukar daripada beras
kepada apa? Kepada duit, harga beras lah. Dan sekarang mudah lagi, tak payah pergi jumpa imam untuk nak bayar zakat. Kita tekan aja kita punya apa Pak? Kita punya SP. Ya. Teng Pak. Yo brodol kabeh. Tapi ono Twitter lan jero kono. Ni orang ya ora keneng. Jadi alhamdulillah walau bagaimanapun itulah di dalam satu kemudahan-kemudahan yang ada pada kita, maka kita bersyukur. Yang penting kemudahan itu digunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua iaitu iftiras. Iftiras ku apa Pak? Ya. Kita kadang-kadang buat betul tetapi nama tak tahu. Ya Pak ya, kita jumpa orang, aku lali jenenge apa ke. Jadi ini disebut iftiras. Di dalam sembahyang itu ada beberapa perbuatan, di dalam sembahyang itu ada beberapa perbuatan yang wajib dilakukan. Ada 6 perkara yang wajib di dalam perbuatan solat. Baik ya. Yang pertama iaitu berdiri. Berdiri kalau mampu berdirilah sebelumnya itu. Yang kedua iaitu rukuk. Yang ketiga iaitu sujud. Yang keempat duduk antara dua sujud. Dan yang kelima apa lagi Pak? Apa Pak? I'tidal tadi tak disebut Pak ya. I'tidal kalau lali Ustaz. Ya menungso ke kadangnya lali. Ya, dan yang keenam yaitu duduk tahiyat akhir Pak. Jadi ini iftiras ini adalah duduk apa Pak? Duduk tahiyat awal. Gitulah senang cerita. Iftiras duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal dinamakan iftiras itu artinya duduk di dalam solat dengan meletakkan tapak kaki di bawah punggung. Di atasnya duduk. Duduk punggung kita di atas tapak kaki. Ya. Wis koroti lah Ustaz, aku wis reti kabeh wis reti. Tapi nak tengok iki. Sementara telapak kaki yang kanannya ditegakkan dengan jari-jari kakinya kanan menghadap ke kiblat. Ya, ketika duduk antara dua sujud dan duduk membaca tahiyat awal. Duduk iftiras ini ada berapa tempat Pak? Duduk iftiras ada berapa tempat? Ya. Dan ada yang wajib, ada yang sunat. Ya Pak ya. Duduk yang wajib pada iftiras itu yaitu ketika duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Itu duduk iftiras. Tapak kaki duduk punggung duduk di tapak kaki. Kaki yang kiri didirikan dia punya jari jemarinya. Baik ya. Lah jari jemarinya itu tidak apa Pak ya. Tidak dihadapkan ke kiblat. Ni suruh jari-jarinya suruh hadapkan ke kiblat. Jadinya dilentikkan macam itu Pak ya. Jadi itu adalah duduknya itu wajib Pak. Tetapi nak meletakkan keadaan tadi itu bukan wajib. Duduknya wajib. Tak kira yang berduduk, tetapi duduk yang sunat itu duduk iftiras. Itu. Dan duduk iftiras itu juga digunakan pada duduk istirahah. Istirahah Pak. Istirahah duduk rehat. Rehat apa? Rehat kita nak berpindah daripada rakaat 1 kepada rakaat kedua, rakaat 2 kepada 3, rakaat 3 kepada 4, maka nak berdiri itu maka kita kena duduk dulu, istirahah namanya. Ya, ini belum cerita istirahah dalam bacaan dah Pak. Ini baru cerita duduk istirahah duduk. Dalam bacaan lagi banyak Pak, daripada Allahu Akbar sampai kepada nak rukuk itu, maka ada 8 istirahah Pak kata itu. Istirahah itu dalam bacaan. Rehat sebelum membaca bacaan yang lain. Ini rehat sebelum daripada berdiri kepada rakaat yang lain. Itu disebut istirahah. Ya, jadi istirahah ini duduknya juga dengan duduk iftiras sebagaimana duduk tahiyat awal tadi.
Ustaz, kalau enggak boleh macam mana? Boleh tak saya duduk dengan tawarruk? Tawarruk pula. Tawarruk duduk tahiyat akhir Pak ya. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Maka boleh. Yang penting dia duduk. Ya. Dan kalau sekiranya enggak boleh juga duduk di dalam tawarruk itu, nak buat mana macam mana? Iaitu kita duduk dengan tarabbu namanya. Tarabbu ki apa Ustaz? Sila. Sila Pak. Ya, nek ora iso kaya tahiyat awal kaya ora iso. Sikile dilindi, ditindi sakit, meriang. Pasal kita nak duduk dekat apa Pak? Dekat kita punya tapak kaki. Kaki kita dilipat kat situ. Kemudian jari-jari kita akan didirikan begitu. Suara mampu Pak. Jadi macam mana? Kalau begitu duduk tahiyat akhir boleh. Boleh tak saya tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir? Boleh Pak? Boleh cakap begitu. Selagi juga mana duduk tahiyat akhir pun tak boleh juga. Maka tarabbu tadi maknanya kita boleh dengan duduk sila Pak, sila. Jadi sikile ning ngarep kabeh. Orang ni sing ditindih Pak. Tak ada yang ditindih. Jadi jangan pelik lah Pak. Wong kaya tahiyat awal sila, tahiyat akhir sila, dia belajar nyangdi ngono Pak santai takon. Baik. Allahu Akbar. Pendek kata masalah inilah yang kita nak faham Pak. Satu masa Pak ada satu sembahyang tarawih lawatan daripada jabatan Pak. Gitu saya punya cerita. Lawatan daripada jabatan itu ya segala penghulu mesti sampai, segala mala ketua kampung ada, segala mala jabatan ada. Maka kebetulan saya sembahyang 11 orang penghulu tu Pak. Sembahyang tarawih. Saya pun sudah ketekeran, dia lagi ketekeran Pak. Nak duduk tahiyat awal dulu kemerengkeng, lagi-lagi nak duduk tahiyat akhir, mengkeng Pak. Saya kesian ya kan, tok boleh duduk sila tak tu? Duduk sila Ustaz. Duduk sila. Duduk kat mana Ustaz sila? Ya masa tahiyat awal tu kakinya sakit dilipat, tahiyat akhir kakinya sakit ditindih, tok duduk sila. Sila iso pura. Sila penak Ustaz, ora loroh. Le ngomong penak wae pade. Sila penak ora loroh. Sikile ora ditindih kok ning buri. Waktu tahiyat sila wae. Apa kena Ustaz? Soalannya apa kena Ustaz? Sebab tak jumpa benda ni. Tarabbu ni pun baru jumpa kat sini. Yang selalu jumpa istirahat dengan tawarruk. Tetapi tarabbu ini belum pernah jumpa. Dan hari ini kita jumpa. Maknanya kalau ada masalah nak duduk tadi tu dalam kerengkangan, maka sila itu menjadikan satu yang selesa, maka duduk sila. Bingung dia. Jadi pun dalam hati agaknya apa ya sah, aku tak boleh ngomong kaya ngono lah agaknya. Tapi itu di dalam kitab rupanya ada. Satu lagi Pak, kalau sekiranya sila pun enggak boleh, kakinya enggak boleh dilipat Pak, terus ngelojor. Dorong karo apa Pak? Selonjor. Selonjor kono sikile di kepala ni arep Pak. Kenapa tak boleh dia tu? Langsung di simen. Dipasang aerial TV Pak. Bapak pernah tak tengok orang accident pak kakinya dipasang aerial TV? Pernah Pak ya? Lawe sudah kena DP kau ni tak? Dia sembahyang, wajib sembahyang, sekoyo apa pun sembahyang wajib. Dan wajib dorong ke dalam keadaan sembahyang tadi tu. Sembahyang nang kursi, sikile ada tarendi. Yang dorong raiso, yang dorong nangis sarah selonjor. Ya tahiyat ya selonjor. Ya Pak ya, rasa dipikirin lah pasal benda tu semuanya dah kehendak Allah. Dan apa sahaja yang kamu mampu, yang penting syaratnya kalau wajib duduk, maka buatlah secara duduk. Sama ada duduk atas kursi ataupun lebih-lebih lagi duduk di bawah saja. Jadi iftirash tadi itu, maka kita akan faham bahawa ia digunakan untuk duduk tahiyat awal, untuk duduk istirahat dan duduk apa lagi?
Ya itulah macam begitu. Dia punya kalau sekiranya tak mampu untuk duduk tahiyat akhir dalam keadaan yang begitu agaknya payahnya juga, maka dengan isi duduk iftiras tadi. Kemudian yang kelima, yang ketiga ni iaitu kerusi pula. Artinya iaitu tempat duduk yang mempunyai kaki sama ada mempunyai tempat bersandar atau tanpa tempat bersandar. Ini kursi kampung Melayu nampaknya tak ada yang bersandar. Sebab ada juga di dalam kitab ini mengatakan bahawa lebih elok, lebih baik kalau sekiranya kursinya tidak bersandar. Itu. Jadi alhamdulillah di kampung Melayu sudah bagus. Sebab apa? Setengah daripada orang alim dia membawa bahawa sesungguhnya kalau menyandar sembahyang sambil nyandar lueh-lueh lah kan. Sembahyangnya orang sah. Sembahyang walau ada lendetan, tapi kalau tayang sembahyang ojo lendet. Gitulah bayang. Subhanallah. Oh ya Allah, itu mengenai dengan cerita kursi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau sekiranya kursi itu agak tinggi, Pak, contoh, wongnya pendek, tapi tangi ngentuk nih bokongnya yang kursi itu kok pangkangelan apa? Kursi ini diketok lah sitik Pak sikile, diketok sitik sikile, dipotong sedikit. Ya, doh apa? Ya bang, abang, okey tak kursi tu? Okey tak apa. Contoh, kalau kurang rendah maka jangan risau. Saya kerengkangan dia rendah le pokong, contoh. Maka kena potong, jangan risau. Ini khas untuk si fulan tu, untuk ustaz tu, dia pendek contoh. Jadi begitu, jangan risau, kursinya dipotong. Kemudian yang ke-54 iaitu masjid. Masjid artinya bangunan khas yang telah direservkan, digazetkan oleh pihak berkuasa agama sebagai masjid yang mempunyai kemuliaannya yang tersendiri, merupakan tempat orang Islam beribadah, menunaikan solat Jumaat dan ibadah-ibadah yang lain seperti iktikaf dan sebagainya. Kenapa tak sebut surau Pak kat sini? Kenapa tak sebut surau? Ada dia punya kemasalahan. Masalah surau ini bahawa sesungguhnya orang alim kata surau itu tidak boleh dibuat iktikaf. Sebab itu surau kampung Melayu pun tak ada nawaitul iktikaf. Ada tak Pak? Macamnya tak ada ya? Memang tak ada. Kalau ada, ya memang begini. Tapi keputusan daripada mufti yang saya dengar bahawa apabila tanah yang didudukkan surau itu adalah tanah yang telah diwakafkan kepada jabatan agama dengan ada grant yang telah dijaga oleh pihak jabatan agama dan dia sebagai yang telah diwakafkan dengan sahnya mengikut apa yang telah diwakafkan. Ini wakaf tapak surau. Ya surau tenang lah Pak. Tak dibuat apa yang lain. Ya. Tetapi oleh kerana surau itu tapak kubur. Biar ni tapak kubur Pak. Lapis surau no tanah liane areng gawe surau pula gawe surau neng tapak kubur Pak. Kabi Pak. Ya, lepas tu surau itu dah kecil sangat nak buat sembahyang Jumat, dibuatnya tapak masjid pula. Bingung, maka jabatan agama telah memberi keputusan daripada putusan mufti bahawa boleh diwakafkan bersama Pak. Jadi satu wakaf solat. Kalau tak diwakafkan tanahnya itu sebagai tanah masjid, maka dalam masjid boleh digali untuk buat kubur kerana tanah itu tanah kuburan. Itu payah Pak, rupanya payah. Walau bagaimanapun alhamdulillah sekarang ada satulah yang masjid yang macam itu yang dah tak ada tempat lagi yang nak dibuat masjid itu. Rupanya kita berusaha untuk nak dapatkan tapak masjid yang lain yang nak dipindah. Konliran dicek. Ada lagi masa?
Okey. Ya Pak ya, kita usaha Pak nak dapatkan tapak masjid, dah dapat pula tapak masjid itu. Nak mindahkan itu tadi, sebelum tadi digazetkan tadi tu, maka dapat tapak masjid. Maka kita pun berusahalah untuk nak dapatkan yang sesuai jamaah untuk di dalam memindahkan jamaah yang daripada masjid lama kepada masjid baru. Rupanya dia punya gazet pula. Dia punya apa mak? Jamaah yang kita mohon untuk masjid yang baru itu sebanyak 1,500 Pak jamaah menampung, supaya menampung. Lah kok dapatnya cuma 300 saja. 300 jemaah aja kan macam surau ini Bang, lebih kurang. Aduh, Bang nak azan dulu Bang ya. Okey. Nanti kita cerita lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Karim. Musliman rahimakumullah. Satu perkara yang sebelum saya lupa saya ingatkan. Ini berlaku kepada ibu-ibu Pak. Ibu-ibu, bapa-bapa kena tengok sembahyang ibu-ibu Pak. Ya, macam mana boleh sembahyang ibu-ibu ni oleh kerana dia kata dia kalau saya sujud dahi saya tak menyentuh sesuatu, macamnya saya tak yakin, dia kata Pak. Lah sembahyangnya itu Pak, sembahyang dengan duduk, mana boleh sujud, tak boleh bawa ya sujud ajalah macam itu dekat kursi Pak ya, jangan. Nah ini disujudkan dekat katil dah Pak. Dia sujudnya itu, sujud bila mana dia duduk sembahyangnya, maka mina tasami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, maka duduk tu di dekat katil. Sujudnya Pak. Oh. Pak, sembahyang tidak sah Pak. Ya, sembahyang tidak sah. Tapi Pak, tapi dekat Indonesia, ini Indonesia lah cerita supaya kita dapat maklumat Pak. Kursi sembahyang orang yang duduk itu, wis nggonnya ya kono le sujud, ya kono le dorong Pak nenggon kursi kuwi. Tapi ya Pak ya. Wis kono lah karep-karepe lah. Kita duwe hukum dhewe, kita aja nganggo hukume wong. Ya Pak ya. Jadi saya takut ibu-ibu ni. Saya tanya awak dapat belajar daripada mana, saya tanyakan dia. Dengan ibu-ibu lah. Dia kata saya nampak orang Johor tu. Dia sembahyang ajar saya, dia kata duduk ni sujud ni kalau yang elok sujud dekat tilam pula, dekat katil. Supaya kita punya batuk ini ada tempat sujud. Oh enggak Pak. Kalau tak ada, sujud macam biasanya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kalau ada perkara-perkara yang macam itu sama-sama kita atasi. Beritahu dia sujudnya jangan letak kat situ. Ya sujud biasa je lah macam itu. Cumanya sujudnya direndahkan daripada rukuknya. Gitu aja kan Pak ya. Ya. Jangan diletakkan dekat katil. Okey. Itu selingan. Dan yang seterusnya yaitu yang dinamakan pihak berkuasa agama itu artinya yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Terusnya Majlis Agama Islam Negeri, MAIN. Dan seterusnya Jabatan Agama Islam Negeri, JAIN. Dan kita pun ada di dalam bab-bab itu, JAIN. Yaitu Jabatan Agama Peringkat Negeri. Walau bagaimanapun JAKIM kalau nak buat sesuatu keputusan untuk nak berubah mazhab daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab yang lain, maka telah pun dibincangkan sehabis-habisnya dengan mufti-mufti yang berada di dalam negara Malaysia ini, maka barulah dapat keputusannya dikeluarkan seperti peraturan-peraturan ini. Saya tunggu lama ni Pak sebenarnya peraturan ni, tetapi baru ini dapat kesempurnaannya, alhamdulillah. Dan yang ke-5.6 yaitu solat, artinya perkataan dan perbuatan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Apa-apa ibadah yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam itu adalah solat.
Wajib ia bersih daripada hadas kecil dan besar, daripada najis, dan juga wajib menutup aurat. Ya, Pak. Contohnya iaitu sujud syukur, Pak, sujud syukur. Ataupun sujud tilawah, apa sama juga. Jadi maka apabila nak melakukan sujud syukur, maka itulah syaratnya. Wajib menutup auratnya, wajib sempurna bersih daripada hadasnya kecil dan besar, pakaiannya bersih daripada najis, ngadep kiblat, Pak. Kalau tahu ngadep kiblatnya, kalau tak tahu kiblatnya ngadep yang maring-maring gending-gending pun kenang. Jadi dimulakan dengan takbir Bang. Suruh berhenti lagi ke apa? Kalau gitu jadi takbir, lepas itu kita lakukanlah apa yang kita nak buat tadi, tapi niat kita nak sujud syukur ya Allahu Akbar, niat ingsun sujud syukur ngoten. Lepas tu sujud. Lepas sujud niku nggih maca sing napa-napa langsung eling gitu. Sajadah wajiyah itu kok orang ngeling ni kok orang iso-iso to Ustaz. Ngasih ini kok orang eling-eling. Ya maca sengeling, Pak. Sengeling ya sengeling nang sembayang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kuwi kok kaya tuwa banget Ustaz. Ya subhanallah wae tok. Nenggon sembayang kan subhana rabbiyal a'la, Pak. Ya subhana rabbiyal a'la. Keneng wae, Pak. Lepas ini nggih salam assalamualaikum warahmatullah. Itu mana sembahyang. Pak ya, sembahyang mayit kaya apa ya ana sujud rukuk to, Pak. Kan ora ana Allahu Akbar inget cecer wis maca apa-apa ya Allahu Akbar ya ngececer meneh ya entek salam assalamualaikum ngececer, Pak ya. Ngececer ini orang Melayu apa paham? Tengok orang paham ya suara paham lah. Maknanya ngadek aja, berdiri aja. Itu pun dinamakan, lagi-lagi itu dinamakan sembahyang, Pak ya. Kok opo-opo ibadah kuis yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam namanya sholat. Syaratnya tadi itulah, yaitu suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis pakaiannya, badannya, tempat sujudnya. Kemudian menghadap kiblat, takbir dan ada salam. Itu semuanya sembahyang. Syaratnya macam itu, Pak. Okey. Kemudian dikatakan solat ini tadi kita dah pahamlah tadi. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan itu namanya solat. Kemudian solat berjamaah artinya solat yang dilakukan solat yang diadakan mestilah ada imam dan makmum sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang imam dan seorang makmum. Pun kita dah fahamlah bagaimana nak kita letakkan makmum, kita nak letakkan imam itu, maka kita dah jelas faham. Cumanya kadang-kadang ada di antara jamaah yang tak faham, datang seorang maka disembahyang seorang kat belakang. Dia bukan orang sini, Pak. Bukan orang sini. Makmum dah penuh, tiba-tiba imam kat depan, dia datang seorang aja, dia bingung. Ya, iki aku harap menang di parane. Tetapi peraturan yang sebenar dia mesti kena wajib cari kawan, Pak. Wajib ke Pak ini. Kalau dia sembahyang seorang aja, seorang oleh apa-apa, Pak. Sembahyang sah tapi orang oleh apa-apa. Ceritanya kayak yang menulan dia sembahyang berjemaah. Itu jadi panduannya yaitu dia ngambil kawan, Pak. Ngambil kawan yang sebelah mana, yang tepi kanan sana kan ya. Kawannya tu biarlah orang yang agak paham. Kalau tak paham, koyar apa? Bingung, Pak. Apa ya? Jadi oleh lah. Pula ustaz cakap yang tepi sekali. Yang tepi sekali pula orang duduk pula atas kursi. Takkan arti jawil, Pak ya? Geblak. Aduh, payah juga. Jadi oleh kerana alhamdulillah jamaah di sini memang tak berlaku begitu keadaannya sebab orangnya semua paham. Kalau dia panggil itu maka dia pun mangkreng boleh aja. Kostan, Pak ya. Lepas itu kalau datang 2 orang barulah terus ke belakang imam sini, Pak ya. Itulah kesiannya kalau sekiranya dia tak faham, maka oleh kerana tak faham itu Allah Taala mengampunkan dia. Tapi dia wajib tahu, wajib belajar. Pak ya, alhamdulillah jadi itu.
Kemudian kata dia berjemaah itu 2 orang, yaitu seorang imam dan seorang makmum. Kemudian surau artinya tempat beribadat, yaitu solat, belajar agama dan lain-lain. Ya Pak ya, gitu solat itu surau. Apalagi satu tempat lagi Pak selain daripada surau? Musola. Dekat mana Pak? Dekat lebuh raya. Ya Pak, perhentian musola. Adakah itu tanahnya telah diwakafkan oleh pihak jabatan ke Buhurareti Pak ya? Jadi tak boleh dibuat iktikaf. Walau bagaimanapun kalau kita ragu dengan surau yang tidak disahkan, luluskan wakafnya oleh pihak jabatan, maka lebih baik enggak bayar niat iktikaf. Tapi nak niat pun boleh aja, mudah-mudahan jadi ibadah Pak ya. Bukannya jadi salah. Gitu aja kan saya macam itu aja. Okey, seterusnya yaitu 5.9 yaitu tawarruk. Tawarruk itu tadi saya cakap itu duduk apa Pak? Tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni bukan kita mesti macam itu. Kalau kita tak mampu tadi itulah. Kalau tawarruk tak boleh, kita boleh iftirash, maka boleh duduk iftirash. Gitu. Kalau tak mampu iftirash dan tawarruk pun tak mampu, maka tadabbu. Tadabbu itu sila. Nek sila pun sikile orang kena nggih sila, delonjor, dia selonjor apa. Itulah dia punya ceritanya. Yang penting duduk gitu. Wah, duduknya itu yang wajib. Tetapi kerana duduk tadi itu ada tak iftirash ke, nak tadabbur ke apa, maka semuanya itu sunat perbuatannya macam itu. Tapi duduknya itu yang wajib insya-Allah. Jadi itu tawarruk itu adalah sebenarnya duduk tahiyat akhir. Pak ya, yang kita buat pandailah, yang selalu kita lakukan itu. Yang penting kita dapat laksanakan dengan betul, alhamdulillah. Kemudian itu tarabbu tadi maknanya bersila. Kalau tak mampu semuanya tadi sila. Sila pun tak boleh juga sebab kakinya tak boleh bengkok. Cakap apa tadi Pak? Selonjor. Ya, selonjor. Kemudian kata dia okey telonjor. Ada 4 tempat duduk, 4 keadaan sembahyang boleh buat dengan 4 keadaan duduk. Kemudian seterusnya mengenai dengan pegawai masjid, surau artinya yaitu imam, Bilal, Syiah ataupun apa? Kat sini dipanggil Syiah ke panggil apa? Noja. Ya Pak ya. Jabatan Agama Islam kita panggil Noja. Tapi di negeri lain dipanggil Syiah. Ya dua-dua boleh. Oh bagus, baru kursus semalam kan? Betul. Baru kursus semalam. Saya tengok bocah-bocahnya dia punya azan mangkreng betul. Sebab dites satu-satu Pak. Saya tengok ini memang baru lepas kursus ni. Hayya 'alas solah. Tenanan ni Pak. Asalilah kabeh lah orang yang sengha. Tapi bila balik kursus ni Pak, hayya 'alas solah. Tenanan Pak. Mangkreng. Faham ya? Ya betul kan ya kan? Betul. Alhamdulillah. Okey, pegawai masjid tadi itu termasuk imam dan juga Bilal dan Syiah ataupun kita dipanggil Noja, apa-apa namalah yang digelar tertentu sebagaimana yang telah diberikan daripada semasa ke semasa oleh pihak berkuasa agama berhubung dengan pengurusan suatu majlis, suatu masjid atau surau. Okey, satu lagi yang makan uzur. Ini nanti yang disambung. Satu aja tinggal ini nanti yang lain baca tahun depan. Yang ke-12, 5.12 iaitu uzur artinya keadaan, situasi yang menimpa seseorang mukallaf. Seorang mukallaf ada keuzuran yang membolehkan sesuatu tuntutan hukum syarak diringankan atau digugurkan atau digantikan dengan tuntutan lain tanpa menyebabkan ia berdosa. Tadi itulah kalau tak boleh berdiri, dorong. Kalau tak boleh dorong, apa Pak? Tak boleh dorong, geletak. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, mengiring. Baring dengan mengiring. Agak-agak kalau kita dah tak boleh duduk betul, kita baring Pak, sembahyangnya agak-agak nak pergi surau tak Pak? Lah, surau kau pada turun.
makmumnya kepilih rendelah. Ya, tapi walau bagaimanapun kalau dia nak juga pergi surau, kena tetap carikan tempatlah khusus untuk sembahyang orang yang berbaring. Apa sebab dia baring, Pak? Nanti kita tengok dia punya kehebatan orang yang sembahyang yang berbaring itu. Satu lagi nak sebut nanti, iaitu di dalam kitab ini kita disebutkan sakitnya, iaitu sakit apa? Sakit buasir, Pak. Sakit buasir ngidorong ya payah, kok payah dorong. Oh, payah, Pak. Jadi Pak, nanti kita cerita di seterusnya, Pak ya. Sekarang ini kalau nak cerita lagi masa panjang lagi baca ayat Quran dan hadis. Jadi setakat itu pada malam ini untuk penerangan yang agak begitu ringkas, ya. Dan insyaallah kalau kurang jelas, kurang pencerahan, maka jangan malu nak bertanya, Pak. Supaya dapat maklumat ikut apa yang telah di SOP-kan di dalam peraturan kaedah sembahyang duduk, sama ada duduk. Lebih-lebih duduk di atas kerusi, Pak ya. Jadi setakat itu aja. Ngapur matur nuwun, nyuwun ngapura. Kelepatan kula matur nuwun, nyuwun sewu. Kelepatan kula sing kata-kata mbok menawi enten unggah-ungguh lan boten sekeco kalipah lan boten estu, boten sing paring syarat paring ngapunten sedaya mawon darinem paring halal dunya lan akhirat. Mugi-mugi silaturahmi Gusti Allah ngijabahi. Akhir kalam kita sama-sama tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma rabbuna bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.